Selamat datang ke saluran YouTube Sherry NN. Ini ialah video ke-26 Ruangan Sherry Berbicara. Dan untuk video kali ini, saya akan memperkenalkan kepada anda tetamu pertama untuk Ruangan Sherry Berbicara. Untuk mengenali dengan lebih dekat juruterbang dan juga bekas pramugara ini, jom tonton video sehingga ke penghujung. Azizo pula saya masih berhubung sehingga ke hari ini. Saya bukan saja rapat dengan beliau tetapi dengan keluarga beliau. Azizo juga mengenali keluarga saya juga mengenali Azizo. Itulah yang dikatakan rakan baik. Dia juga hadiri majlis pertunangan saya. Dia juga menjadi pengapit suatu hari persandingan saya. Dan sewaktu saya menetap di Perth dan Melbourne, dia juga kerap datang melawat saya sewaktu bertugas. Persahabatan saya dengan Azizo sehingga kini masih utuh. Alhamdulillah. Pemuda yang saya perkenalkan kepada anda sewaktu pembuka kata tadi adalah pemuda yang sama anda tonton di dalam sudutan video tadi. Video itu disiarkan di dalam Ruangan Sherry Berbicara pada 5 Februari 2021. Oleh kerana perbezaan waktu yang banyak di antara Malaysia dan Kanada serta kesibukan masing-masing, maka temu bual kami terpaksa dirakamkan secara berasingan. Diharap anda tidak terkejut mendengar cara percakapan kami. Azizo berasal daripada Sabah. Apabila berbual, kami menggunakan aku dan kau sahaja. Hai Joel. Terima kasih kerana sudi menjadi tetamu Datin ini. Datin sangat terharu. Okey, soalan pertama. Mengapa sudi untuk menjadi tetamu Ruangan Sherry Berbicara? Jangan cakap kerana terpaksa, okey? Dan ceritakan sedikit kepada penonton bagaimana kita kenal dan berilah sedikit pengenalan siapa Azizo Saryono. Hi Sherry, hi everyone. Nama saya Azizul. Saya lah tetamu yang dimaksudkan Datin Sarimah tu. Saya berasal daripada Sabah dan walaupun muka saya nampak muda remaja, tapi saya sudah berumah tangga dan mempunyai seorang cahaya mata, baby girl. Nama dia Aisyah Evelina. Mula-mula nak bagi nama Sarimah, tapi takutlah nanti kena bayar royalty 2 juta. Kena bayar royalty 2 juta. 2 juta. Okay, kidding. Pengalaman saya bekerja sebagai pramugara selama 10 tahun, start daripada tahun 2004 sehingga 2014. Lepas tu saya sambung kerjaya saya sebagai juruterbang. Bagaimana saya kenal dengan Sarimah? Kami sama-sama masuk menjadi cabin crew daripada tahun 2004 Oktober. Dan masa first time jumpa dengan Datin Sarimah tu, kita tengok macam, oh, Datin ni, cara pakaian macam Datin, cara cakap bawa handbag macam Datin. Tapi jadi cabin crew. Okay, so ajak borak lah, dia friendly. So kita borak-borak, saya pun friendly jugalah, banyak cakap. So tengok, oh, banyak macam ngam lah, kita klik. Dia suka karaoke. So I pun suka karaoke. And then lepas tu dia suka ambil gambar. Saya suka bergambar. Dia pun jenis yang family oriented kind of person. So that's how we met lah and become friends since then. Kenapa saya sudi jadi tetamu untuk bual bicara ni? Sarimah, terima kasih. The moment kau text aku untuk jadi tetamu pertama dalam bual bicara untuk YouTube ni, and I feel so honored. Of course, sebab kau bukan jenis yang meminta-minta, minta tolong ke atau ask people to do you a favor. Tapi bila kau minta dengan aku tu untuk jadi tetamu, I feel like honored. Ramai kawan kau lain, tapi you choose me. Rasa lagi berbesar hati because kita boleh share pengalaman kita dekat sini dan bagi tahu dengan orang what experience that we had last time. Saya pernah bertugas dengan Azizo di dalam penerbangan domestik. Jika tidak silap, 3 or 4 days trip. Semua penerbangan di Borneo dan kami bermalam di Kuching. Kemudian sewaktu saya night stop di New Delhi, kami berjumpa di sana. Azizo di dalam penerbangan yang berbeza, set kru lain. Tetapi kami bermalam di hotel yang sama. Jadi dapatlah kami berjalan-jalan dan shopping bersama. Saya suka membeli belah di India. Dan satu kemahiran yang perlu ada untuk membeli barang di sana ialah kemahiran tawar-menawar. Kita kena letak harga yang paling rendah sekali. Kemudian kita tengok sama ada penjual itu setuju atau tidak. Kalau tidak setuju, kita naikkan lagi sedikit. Kalau dia tidak setuju juga, kita ada 2 pilihan. Sama ada kita bayar atau kita pergi saja ke kedai lain. Kalau anda rasakan barang yang anda suka itu tidak ada di kedai lain, maka anda perlu bayar dengan harga yang peniaga itu hendakkan.
sekiranya anda melangkah pergi ke kedai lain, peluang untuk peniaga itu panggil semula adalah sangat cerah. Mungkin 60 atau 70% peluang mereka akan panggil balik. Sewaktu di New Delhi, barang-barang yang Azizo beli, semua saya yang tawarkan. Pendek kata, saya tolong tawarkan dengan harga yang rendah, harga yang kau-kau murah. Sehingga kan Azizo suruh saya stop, jangan lagi tawar. Dia kata kesian kepada peniaga. Jika tidak silap, sewaktu nak stop di New Delhi itu ialah kedatangan pertama Azizo ke sana. Hari untuk pulang ke Kuala Lumpur, Azizo dan set krunya menjadi penumpang di dalam penerbangan saya. Tetapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan kerana lapangan terbang diselaputi kabus yang tebal sehingga jarak penglihatan sangat-sangat terhad. Maka kami terpaksa pulang semula ke hotel dan dapatlah tidur 1 malam ekstra. Jo, betul tak masa nak stop tu kau punya flight pertama ke Delhi? Okey, cerita sikit pengalaman nak stop di New Delhi. Yes, betul. Tu pengalaman pertama nak stop Delhi. Play dengan kau tu, Sarimah. Kau ingat tak kau bagi aku warning banyak kali call, Jol jangan MC, jangan MC. So okay, kita pergi. For those yang tak tahu, kita cabin crew ni kita memang travel ke sana ke sini kan. So bila kita nak travel pergi satu destination yang baru tu, excited dia lain sikit sebab kita plan nak tangkap gambar, shopping. So ni my first time pergi Delhi together dengan Sarima pula, geng pula. Memang best lah. Saya suka shopping, tapi bukan shopping tu dari saya sendiri. Saya shopping untuk my mom, shopping for my sisters. So masa pergi tu, still remember, langsir, beli langsir. Lepas tu beli kain sari. Lepas tu beli cushion cover. Dekat sana cantik tau, dekat India ni dia punya barang-barang tu cantik lah. Dia pakai cermin-cermin, dia pakai manik-manik tu yang dekat Malaysia tak sangat. So tapi dekat sini diorang jual sampai harga ratus-ratus. Dekat sana we can get it like harga puluh-puluh ringgit je. Kena lagi bila diiringi dengan tukang bagen yang kau-kau macam Sarimah. Kesiannya tengok yang tukang jual. Tukang jual tu dah nak menangis dah. Sarimah bagen kau-kau. Thank you. Itu memang pengalaman best lah. Lepas tu masa nak balik pula, nak balik KL tu pula, weather not good. So kita stranded for few hours. So kena serve makanan semua on ground. I still remember. So you guys serve makan, semua passenger, so semua kau serve kita orang. Padahal tak terbang pun. Lepas tu dah habis semua, kena turun balik, pergi hotel balik. And then lepas tu the next day, nak fly, dapat fly. Lepas tu korang kena serve balik. 2 kali lah korang serve. Well, too bad. Tapi itu pengalaman lah. Pengalaman kita orang pergi Delhi memang best. Setelah saya berhijrah ke Australia, Azizul ada datang ke Australia kerana bertugas. Sewaktu beliau datang ke Perth, kebetulan suami saya pun cuti. Jadi kami berdua bawa Azizul pergi jalan-jalan dan juga melihat kangaroo dan koala secara dekat. Selain Perth, Azizul juga pernah bertugas dengan penerbangan ke Melbourne dan sewaktu itu saya pula sudah berpindah ke Melbourne. Sekali lagi saya dan suami bawa beliau pergi makan dan jalan-jalan. Sejak saya tinggal di Australia, kami pun sudah jarang berjumpa. Tetapi sekurang-kurangnya saya gembira kerana Azizul sudah pun menjejakkan kaki di rumah saya di Perth dan Melbourne. Jol, apa kau rasa ya bila tengok best friend dah duduk di luar negara? Yalah, kita pun dah jarang jumpa. Yalah, komen sikit lah. Lepas tu cerita sedikit pengalaman berposing dengan kangaroo. Aku ada lagi gambar tu. Kau posing maut dengan kangaroo. Perasaan aku masa bila kau dah berhijrah, of course, aku rasa kehilangan lah seorang kawan. Dah kurang geng lepak, you know. Sebab kalau family aku kan almost every week, once every 2 weeks, ada je buat party, birthday, buat barbecue, karaoke. So bila setiap kali kalau kita orang buat, mostly kau dengan Kak Shima datang. Kau tetamu, memang tetamu tetap lah. So bila kau dah tak ada, kurang lah geng. Cuma Alhamdulillah, we still keep in touch through social media, daripada Facebook, Instagram, which is good. The bond is still there.
and I feel grateful for that. And for me personally, I'm so proud and happy for you because I know that you are very independent woman. Sarima ni letak je dekat mana-mana, baling je dia boleh hidup. Dia ni macam ikan puyuh lah. She can survive everywhere, and I'm salute you for that. And you're very brave and independent woman. Bravo. Pengalaman jumpa kangaroo. Macam mana aku pose dengan kangaroo macam ni? Of course, masa mula-mula jumpa kangaroo, yelah kita jadi jakun sikit lah. Aku macam tengok daripada jauh tu, tengok dia lompat-lompat macam happy lah, happy. Lepas tu kangaroo ni dia baring macam tu. Lepas tu kau datang dekat, ambil gambar macam tu je. Dia relax dia tengok. It was such an experience lah. Thank you bawa aku jumpa kangaroo. Kau pun macam kangaroo juga. Kau hop daripada Malaysia, lepas tu Singapore, lepas tu kau pergi ke Perth, lepas tu pergi ke Melbourne, pergi ke US, pergi ke Canada. Soalan seterusnya, soalan ni memang popular, memang ramai orang nak tahu. Joel, kongsikan pengalaman pahit dan manis waktu bertugas sebagai pramugara dan sewaktu bertugas sebagai juruterbang. Silakan. Pahit dan manis cabin crew dengan juruterbang sama lah. Cabin crew dengan juruterbang as long as in the airline-nya, so sama je. Let's talk about pahit. Pahit ni mostly we talking about dugaan ke atau benda-benda yang kita tak ingini kan. Kalau boleh memang kita tak nak ingat, kita nak lupakan. Nothing much to talk about it. Tapi now, this is my piece of advice lah. Let's make it general lah, bukan tempat pekerjaan je. Even di rumah ataupun di tempat belajar dekat sekolah. So we should always know our rights and we should know how to stand up for it. Dalam pekerjaan ni, kita ada rules and regulation. Kalau anything bad happens to you, so you should know, gunakan channel yang betul. Don't keep it to yourself sampai it's affect your mental and physical. What I'm trying to say is, kalau berlaku dugaan ke atau benda-benda yang tak diingini ke, kita jangan give up. Jangan putus semangat, kita just move on. Benda-benda ni yang buatkan kita kuat. It's like tap on your shoulder lah from God, macam telling you, hey, so masa bila ada dugaan tu ataupun ada cabaran dalam pekerjaan tu, and then kita akan selalu, mana-mana pun, kita akan jumpa these voices lah, these negative voices lah yang always cakap dengan kita, oh, you're not good enough. Okay, this is tak boleh, I think you should stop, then jangan teruskan. So selalu je ada macam tu. So it should make you stronger. Kalau dengar macam tu, you tell yourself, why am I here in the first place? I went through all the obstacles, so until I'm here, so I'm here. So all I have to do is just go on. Kalau ada negative thinking apa semua ke, benda-benda yang tak okay, just ignore it. So let's move on. One thing for sure, ataupun yang paling important, we surround ourselves with positive people. Orang-orang ni lah yang bakar semangat kita. Orang-orang yang pernah went through the hard time, tapi they moved on, diorang teruskan kehidupan dan diorang jadi orang berjaya. So to me, itu kalau kita cakap pasal pengalaman pahit ni, kalau boleh kita tak nak ingat. Saya ada pengalaman yang pahit tu, let's bygone be bygone, lupakan, past is past, I move on with my life. So kita move forward, jangan pandang belakang lagi. Pahit, and then we go to manis lah. Pengalaman manis dalam airline sepanjang bekerja, cabin crew, pilot, banyak. One thing, kita kenal ramai kawan. Dia senang tau, dia macam MLM. Because we don't work dalam satu office orang yang sama, no. Today, I fly dengan 5 orang crew member yang berbeza, dengan captain berbeza. Then tomorrow, I fly lagi dengan 5 orang. So kita akan jadi macam tu. Kita akan kenal dengan orang-orang baru, orang-orang sekerja kita. Kita dalam berapa, like 5,000, cepat je kita kenal orang-orang tu. So kita akan fly dalam sebulan, berapa ramai orang baru kita kenal. We are talking about kawan sekerja. And how about dengan orang-orang yang kita fly, kita kenal. Bila kita dekat airport je kadang-kadang, while we waiting for aircraft, ada passenger datang bawa kita borak. Ada budak-budak datang nak bawa kita ambil gambar ke. That's good thing. One thing, connection with people. Lepas tu dengan kawan sekerja, orang-orang sekeliling. And then what's exciting about this job,
sebab kita boleh melancong, going places. Macam Salimah, kau tahu kan, aku family oriented, aku rapat. I'm so close with my family members. I come from a very big family. Aku ada 9 orang adik-beradik, kau tahu. This is a good advantage lah dalam airline ni, sebab aku boleh bawa mak bapak aku melancong, adik-beradik aku. Aku pernah naik stop dekat Maldives. Maldives one day off je. Masa tu lah kru jalan-jalan, dengan among kru pergi island hopping. Tapi aku bawa my mum pergi Maldives, bawa dia pergi island hopping. Lepas tu, the good thing is, seorang kru satu bilik, so tak campur-campur. So I can bring my mum. Masa aku pergi ke Istanbul, aku bawa my parents sekali. Istanbul 3 days off, pergi Dubai. So jalan-jalan lah, best. Kalau macam pergi KK, sampai 6 hari, 6 days trip. So aku bawa my parents ke, my family datang. So balik kampung lah, jalan-jalan, duduk dekat hotel. So best. So it's a good experience lah. Pengalaman manis lah sepanjang berada di airline. Di manakah bandar atau lokasi night stop yang menjadi kegemaran sewaktu bertugas dengan MAS dan juga yang paling tidak favourite? Favorite night stop mana-mana je, asalkan long stay. Long stay ni untuk pengetahuan semua. Kita fly, lepas tu sampai 3 hari off. Kita ada dekat Darwin sampai 4 hari off, sampai kru tak tahu nak buat apa. Selama 4 hari ni kita ada hotel, ada breakfast provided. Bawa family member best lah, bawa jalan-jalan. Okay, my favorite lah, Dubai, makan-makan, best. Istanbul, scenery. Then Japan, I love Japan. And then I like KK, asal balik kampung. Kota Kinabalu. Suka pergi Australia lah. Tahu kenapa? Bukan sebab kangaroo. Tapi Australia ada Sharima dengan Dato' Azli. Destination yang less favorite night stop is mana-mana tempat night stop yang hotel dia berhantu. Mana? Nak tahu? Okay, soalan next. Soalan kedua terakhir. Sewaktu bertugas sebagai pilot, lapangan terbang mana yang kau favourite sangat untuk buat take off landing, dan lapangan terbang mana pula yang paling tak favourite? I go to least favorite dulu lah. Tak berapa berkenan, to be honest, kalau fly ke China Road. Sebab language barrier je. Sebab bila kita sampai dekat kawasan dah China punya airspace, diorang akan cakap Mandarin. So kita akan dengar ATC tu cakap Mandarin. One thing, kalau kita nak landing ataupun take off dekat China, kita kena buat metric conversion. Maksudnya, kalau macam dekat Malaysia ke dekat mana-mana kita pakai 1000 feet, you descend to 600 feet, macam tu. So kalau dekat China pula, dia akan suruh descend to 3300 meters. So kita kena tengok conversion table, check berapa feet dia 3300 feet, macam tu. Leceh sikit lah, check macam tu. Sebenarnya tak ada masalah pun, sebab kita memang pilot, memang itu kerja kita kan. Saya untuk menjawab soalan mana yang saya least favourite, one of the reason sebab ni, dengan language barrier. Lagi satu, kalau India pun sama juga. Kalau India tu, dia punya language barrier tu macam ni, dia punya ATC, dia akan bagi clearance, bukannya descend to 1000 meter macam tu je, tak. Dia akan bagi sekali one shot. Dia bagi 180 patah perkataan dengan satu nafas. So bila dia bagi clearance, kita kena read back. So bila apa yang dia cakap tu, you kena dengar, you kena hafal selama 180 patah perkataan tu. Kena reply balik dekat dia. Lepas tu kalau salah, kita tak boleh bagi salah. Tak boleh. Itu je lah language barrier. Tapi boleh je, cuma least favorite sikit. Now, let's go to yang my favorite airport. Kalau favorite airport selama jadi pilot ni, kalau fly, I love Langkawi. Kenapa Langkawi? Out of like many places in the world. Sebab Langkawi dia ada sentimental value dekat saya. Ini tempat bermain. Sedangkan tempat jatuh dikenangkan tempat bermain. So dekat Langkawi, saya belajar dekat Langkawi untuk piloting course. Dekat Langkawi tu kita bawa kapal kecil, Diamond 40, Diamond 42. So kita fly kapal kecil tu seorang. So kita tengok scenery Langkawi, cantik, Kita pergi Datai, Cincin, tengok the laut tu, very nice. So sukalah, I love it. Bila dah kerja airline, bawa kapal besar, bila fly pergi Langkawi tu nak take off landing, so sebelum sampai tu we can see the scenery, the memory tu best lah. I love it. Langkawi best. Itu my favorite.
Okey, dah sampai soalan terakhir ni. Jul, sepanjang 17 tahun persahabatan kita ni dan kita pun kenal keluarga masing-masing, boleh tak ikhlas dari kau punya hati dan perasaan? Aku nak tahu apa keistimewaan sahabatmu ini. Tak kisahlah kau nak cakap keistimewaan aku ataupun kekurangan ke, ceritalah, nak juga tahu ni. Follower aku pun nak tahu juga. Ikhlas dari hati dan perasaan ya. Okay. Keistimewaan kau, to be honest lah. Syarimah ni someone yang what I can see is you value friendship. Bukan semua orang macam tu. Kau hargai persahabatan. Kau tengok orang tu menghargai, kau hargai juga. Kau ambil berat, kau tak putuskan hubungan. Kau cari dekat dalam Instagram, Facebook. You try every effort. Aku tengok kau message, text, tanya khabar semua, which is good lah. The good thing is kau accept aku as a friend, family aku dan even kawan-kawan aku yang kau tak kenal, aku kenalkan jadi kawan. Contohnya macam kawan aku Jack, become your friend juga. And then aku yakin bila kau jumpa nanti bini aku tahu korang akan jadi rapat juga, which is good. Aku perasan kau ni bukan kawan yang suka ambil kesempatan. Bukan kawan yang berkawan sebab ada agenda. Tak. Suka yang ketiga pasal kau sebab I see kau seorang yang sayang pada family. So this is the thing. Kau sayang family kau rapat dengan family kau. And what I see in you is what I see in me. Aku ingat lagi macam mana kau rapat dengan kakak kau, Kak Shima. You guys are very close. Aku nampak macam mana sayang kau macam mana dekat arwah mak kau. You know, you try every effort untuk jumpa dengan dia walaupun kau jauh. You know, to communicate dengan mak kau. I like that. Aku rasa yang keempat, aku rasa kau ni seorang yang very strong emotionally. Kau tak kuat macam badang, very emotional. Kalau tak, kau tak akan sanggup tinggalkan family kau, ikut suami kau, berhijrah ke negara orang. Aku rasa kekuatan kau ni beri semangat dekat kita orang, family members kau, dengan followers kau untuk macam mana nak jadi tabah macam kau. Kalau boleh aku cakap, kau ni macam Hang Lipo modern lah. Dengan macam Michelle Yeoh version Melayu, tak ada lagu je. But you are very strong lah emotionally, I like it. Aku juga hargai kau ni yang best ni. I still remember aku pergi wedding kau, tiba-tiba kau terus tarik aku jadi kau punya pengapit terjun. I still remember that day. Jadi pengapit? Ya jadilah pengapit. Lepas tu pakai baju pengapit macam suka hati kau je bagi aku jadi pengapit. Lepas tu aku jadi pengapit, aku kena kipas Azli daripada mula sampai habis. Azli, you owe me that. Azli, you owe me that. You owe me that. Kekurangan Syarimah. Walaupun aku tengok kau ni very strong, very independent, tapi hati kau lembut. So there are times ataupun kadang-kadang kau jadi sensitif. So kekurangan tu tak ada dah. Okay. Azizul yang saya kenal sepanjang 17 tahun ini, orang yang sangat mengutamakan keluarga lebih dari segala-galanya. Beliau sentiasa ingin keluarga berada di sisi beliau. Sewaktu saya menetap di Australia, beberapa kali beliau ada beritahu saya. Salah satunya sewaktu beliau datang ke rumah saya di Melbourne kalau tak silap. Beliau kata kepada saya yang beliau tidak boleh jadi seperti saya. Memang tidak boleh membayangkan yang beliau akan berhijrah ke luar negara dan jauh daripada keluarga. Beliau surrender lah. Setiap orang itu perjalanan hidupnya berbeza-beza. Ada yang mengagumi, ada yang ingin menjadi seperti saya, berhijrah ke luar negara. Ada juga yang surrender, angkat tangan, tidak boleh berhijrah. Ya, perjalanan hidup semua berbeza. Seperkara lagi yang saya suka dengan Azizul sejak dari hari pertama saya mengenali beliau, ialah beliau ni seorang yang sangat kelakar. Itu pasal ada tahi lalat di mulut ni. Mulutnya sentiasa manis apabila bercakap. Apa sahaja yang keluar dari mulut dia ataupun kalau tak bercakap, menaip di telefon, pasti akan menghiburkan, pasti akan buat orang ketawa. Oleh kerana itulah keluarga saya pun suka dengan Azizul ni. Kelakar orangnya. Anak-anak saudara saya yang sekarang dah meningkat dewasa, yang dah kahwin, dah ada anak,
Mereka masih ingat lagi apa yang Azizo pernah cakap, apa yang Azizo pernah buat lawak. Cerita tu semua 12-13 tahun lalu. Tetapi sampai hari ini mereka masih ingat. Kalau mereka tengok muka Azizo pun mereka boleh ketawa. Satu lagi yang terakhir. Azizo seorang yang suka berkaraoke. Termasuk keluarga beliau. Sewaktu saya menetap di Malaysia dulu pun, kami banyak kali jugalah keluar berkaraoke. Dan apabila saya pergi ke rumah Azizo pun, beliau dan keluarga pasti akan masukkan aktiviti karaoke di dalam mana-mana majlis. Sebelum ruangan Sherry berbicara melabuhkan tirai pada kali ini, saya berikan sekali lagi peluang kepada sahabat baik saya untuk memberikan sepatah dua kata atau memberi kata-kata penutup atau ingin mempromosikan perniagaan atau sebagainya. Dipersilakan. To my friend Datin Sri Sharima Nordin, terima kasih banyak sebab kau sudi jemput aku sebagai tetamu pertama kau. I feel so honored, I feel so blessed, bangga dan berbesar hati. Kau di sana, aku doakan semoga sentiasa sihat, berbahagia di samping Azli, dan semoga terus maju jaya. Dan aku harap bila masa mengizinkan ataupun keadaan dah pulih semula, kita ada kesempatan untuk berjumpa lagi. Kau boleh jumpa dengan baby Aishu, and boleh kenal dengan bini aku. Dengan jumpa family member, kita boleh karaoke sekali lagi. Who knows, insyaAllah one day. Oh ya, sebelum terlupa ya, nak buat iklan sikit. Siapa-siapa yang berminat nak cari baju-baju baby yang cantik-cantik, yang berkualiti, bolehlah jenguk-jenguk ke IG ataupun Facebook First Baby Mami. First Baby Mami. Kita ada jual baju-baju baby yang cantik-cantik, branded. I jual blanket, unicorn, lampu unicorn. This is just business kecil-kecilan me and my wife sepanjang pandemik ni kan. Sudi-sudilah datang. Kalau bagi tahu kita subscriber Sarimah dalam YouTube, so kita bagi diskaun 50%. Okay, terima kasih Sarimah, terima kasih banyak. Kirim salam dekat Azli. Assalamualaikum, bye bye. Ada sedikit penambahan mengenai Azizo yang ingin saya ceritakan di sini. Setiap kali saya bercuti di Malaysia, Azizo pasti akan datang berjumpa dengan saya walau sesibuk mana sekalipun. Jika waktu betul-betul tidak mengizinkan, beliau akan ke KLIA berjumpa dengan saya sebelum saya berlepas pulang. Ada kalanya Aunty Evelyn juga turut ikut sama untuk berjumpa dengan saya. Hai Aunty! Sewaktu saya menjemput Azizo sebagai tetamu saya, beliau risau tidak tahu bila ada masa yang sesuai untuk rakamkan video temu bual kami ini. Kerana jadual kerja harian yang sangat padat, saya sangat-sangat memahami. Banyak kali saya pesan kepada beliau, jangan terburu-buru, saya boleh tunggu. Lagipun saya masih ada banyak lagi video yang sedang menanti giliran untuk disiarkan. Tetapi tiba-tiba pada suatu hari tu, beliau akhirnya berjaya menyiapkan rakaman video temu bual kami secara penuh sehingga selesai hampir ke tengah malam. Azizo juga mengalami masalah teknikal untuk menghantar video-video kepada saya. Beberapa jam setiap hari selama beberapa hari, beliau cuba untuk menghantar video kepada saya satu persatu. Masalah teknikal ini menyebabkan jadual kerja harian beliau terjejas. Saya tidak tahu berapa banyak lagi terima kasih yang ingin saya ucapkan kepada beliau kerana sudi meluangkan masa bekerjasama untuk menjayakan video ini. Jul, untuk kali ke 2604, aku nak mengucapkan ribuan terima kasih. Thanks for everything. Dan kepada Ain juga, terima kasih kerana memahami. Okey, saya berhenti di sini. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton video saya ini. Semoga pengalaman saya dan Azizo yang dikongsikan dapat menambah pengetahuan kepada anda. Jangan lupa tekan butang subscribe, butang loceng dan all untuk mendapatkan notifikasi sekiranya video baru saya disiarkan. Dan yang terakhir sekali, jaga diri, jaga kesihatan mental dan fizikal. Be kind to your mind. Bye!